Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat petang atau selamat malam di mana anda berada ketika menonton video ini. InsyaAllah pada hari ini saya ingin berkongsi pengalaman dan ilmu berkenaan etika perniagaan. Kita faham, selain daripada bekerja, peniaga juga adalah merupakan salah satu punca rezeki kita untuk menyara keluarga. Akan tetapi, kita perlu ingat, dalam proses kita untuk berniaga, kita tidak boleh mengorbankan elemen etika kita. Walaupun kita lihat di sekeliling kita orang lain buat, tapi kita ingat, kita jangan jadi orang lain. Kita ini adalah usahawan special. InsyaAllah kalau kita ikut semua hukum hakam, kita ikut aturan etika, insyaAllah Allah akan pelihara kita, akan pelihara keluarga kita dan akan pelihara perniagaan kita. Kita tahu yang macam saya kata tadi, perniagaan adalah merupakan salah satu cara untuk kita mencari sebagai punca rezeki kita untuk menyara keluarga. Tetapi elemen etika perlu diterapkan dalam diri semua usahawan. Yang itu kita perlu ingat dan sentiasa kita pegang sebagai seorang usahawan. Dan kita perlu faham bahawa pendapatan dari perniagaan kita akan menjadi darah daging kita dan darah daging keluarga kita. Dan bagaimana cara kita menjalankan perniagaan akan menentukan pengakhirannya halal dan haram rezeki yang kita bawa pulang ke rumah. Bila kita cerita tentang halal, ramai yang bercakap tentang sumber itu perlu halal. Tetapi kita perlu ingat bahawa kita perlu juga memastikan bahawa proses perniagaan kita itu halal. Bagaimana kita berinteraksi dengan customer kita, bagaimana kita berinteraksi dengan supplier kita, bagaimana kita menetapkan harga, bagaimana kita dengan pesaing kita, bagaimana kita dengan pekerja kita juga menentukan halal dan haram rezeki yang kita bawa pulang ke rumah. Jadi objektif kelas kita pada hari ini, kita ingin mengelak usahawan daripada terjebak dalam aktiviti perniagaan yang tidak sihat. Sekarang kita lihat ada banyak perniagaan yang tidak sihat dan lebih-lebih lagi kalau kita sedar kita dah towards the end of moratorium. Saya rasa moratorium akan tamat pada hujung bulan September ini. Maka daripada segi kewangan ia akan berjalan seperti biasa selepas mulai bulan Oktober ini. Jadi saya sendiri berasalah bahawa selepas habis moratorium ni akan berlakunya aktiviti-aktiviti perniagaan yang tidak sihat, dia akan bercambah sebab ramai orang ingin mencari rezeki dalam keadaan sekarang ni lah, dalam keadaan COVID-19 ni. Jadi saya harap semua usahawan yang mendengar pada hari ini, kita berusahalah supaya kita satu, tidak terjebak dalam aktiviti perniagaan yang tidak sihat dan kedua, kita tidak memulakan aktiviti perniagaan yang tidak sihat dan kemudian mengajak orang lain pula. Contohnya skim cepat kaya kan, benda yang tidak bermanfaat dan merosakkan bukan sahaja kita, keluarga kita, tetapi seluruh masyarakat. Yang kedua, puan-puan sedar tak? Sebagai usahawan, kita juga adalah ejen perubahan. Apa yang kita boleh buat? Contohnya daripada kelas ini kan, puan-puan semua faham, oh etika macam ni. Dan puan-puan sebagai ejen perubahan juga dapat mempengaruhi masyarakat supaya menjalankan perniagaan yang beretika. Nanti puan boleh kata, ini salah, ini betul. Itu pun puan-puan akan dapat pahala dalam membantu orang lain supaya tidak terjebak dalam perniagaan yang tidak sihat. Yang ketiga objektif kelas kita pada hari ini iaitu untuk melahirkan usahawan yang beretika di kalangan ibu tunggal. Walaupun puan-puan ni kita ada 28 orang kalau saya tak silap. Tak apa, kita mulakan dengan 28 orang ni, nanti benda ni akan berjangkit. Puan-puan akan cakap dengan orang lain, yang ni tidak betul, yang ni betul. Yang betul kita teruskan, yang tak betul kita tinggalkan. Okey. So kita akan mula kelas ini dengan kita main game. Jom kita main game. So kalau perempuan ada masa, kalau sekarang tak boleh main game, contohnya perempuan sedang menonton dengan menggunakan handphone, kan susah kan nak dengar sambil nak main game. Tapi kepada puan-puan yang sedang menggunakan laptop, boleh
ataupun sedang menggunakan handphone tetapi ada laptop di depan, atau sedang menggunakan laptop ada handphone di tangan, boleh type alamat ini, https://mygoodness.mit.edu. Game ni sebenarnya untuk mendalami bagaimana cara puan-puan dalam memberi sumbangan. Kita nak tahu setiap orang ni dia ada cara dia. Ada orang suka menyumbang dan ada orang suka menyumbang kepada setengah golongan aja. Jadi melalui game ni kita akan lihat kecenderungan puan-puan dalam memberi sumbangan. Okey. Ini ialah page tadi. Puan-puan akan lihat. Okey, puan-puan tekan start game. Okey. Nanti kalau puan-puan ada masa ataupun puan-puan boleh main juga sekarang game ni. Okey, contohnya puan-puan sekarang ada RM100. Siapakah yang puan perlu selamatkan? Di kiri ialah memberi hadiah kepada seorang budak lelaki, di mana budak lelaki itu ialah saudara, salah seorang saudara kepada perempuan. Untuk tujuan apa? Untuk tujuan bagi air yang bersih. Lokasinya di mana? Di Southeast Asia. Di kanan pula ialah pertubuhan kebajikan, charity. RM100 boleh menyelamatkan 29 kanak-kanak lelaki. Untuk tujuan apa? Untuk air daripada organisasi mana? Water.organisation. Di mana? Di Afrika Selatan. So, puan-puan pilihlah. Okey, nak pilih yang mana? Jadi, puan-puan mainlah game ni. Akhir nanti, puan-puan dapat tengok dia punya keputusan. Dan di mana letaknya puan-puan. Okey, saya nak share keputusan saya yang saya buat dulu. Okey. Okey. Bila saya lihat ni kesimpulan daripada keputusan bila saya main game ni lah. Oh, rupanya saya banyak bantu kanak-kanak lelaki. Saya kurang membantu wanita senior. Lepas tu, berapa efektif sumbangan saya? Oh, saya paling hujung sekali, mana saya amat efektif. Dan dia akan bandingkan perempuan dengan semua orang yang pernah main game ni. Oh, maknanya saya punya dah dekat paling hujung sekali. Most efektif, orang lain kat sini. Maknanya saya efektif. Apakah yang akan menyebabkan effectiveness ini berkurangan? Oh, saya juga mudah di-influence oleh identiti penerima. Oh, kat sini saya. Adakah saya bias terhadap pertubuhan kebajikan yang glamour? Nampaknya tidak. Saya berada hampir di tengah-tengah lah. Kan? Adakah saya bias dengan lokasi? Oh, saya tidak bias kepada lokasi. Saya berada di sini. Saya favor efficiency. Mana lokasi. So, daripada adakah saya baca? Maknanya sebelum saya membuat keputusan kan dia ada banyak maklumat. Adakah saya baca? Kata saya sentiasa membaca maklumat. Kemudian ada tak ciri-ciri lain? Kan kadang tadi you nampak dalam, perempuan nampak dalam ciri-ciri dia ada macam-macam. Saya sentiasa baca ciri-cirinya. Okey. Adakah saya suka donate kepada orang atau kepada orang lain? Nampaknya saya cenderung kepada saya. Ini kita boleh lihat macam mana diri kita. Okey. Adakah saya cenderung kepada untuk saudara mara atau untuk orang lain? Saya duduk kat tengah-tengah. Okey. Okey, di dalam kalau kita lihat etika ni kadang-kadang bila orang cerita pasal etika ada juga kaitan dengan pemasaran ataupun periklanan. Kadang-kadang kita tengok iklan tu best saja. Bila kita beli barang ni teruk sangat. Contohnya yang selalu kita tengok dalam TV bila kita tengok iklan burger kan, tengok dia punya burger juicy, dia punya
mayonis meleleh-leleh, dia punya salad tu nampak crispy, tapi bila kita beli penyek je kan, macam roti letak dengan mentega je. Jadi saya nak tunjukkan beberapa contoh false advertising. Okay. Bila orang cerita tentang tidak beretika, orang nampak macam kadang-kadang dia ada satu masalah aja. Tetapi pengakhiran kepada permasalahan etika ni ada banyak. Satu, etika akan menyebabkan akibat yang berkepanjangan. Kadang-kadang kalau kita tidak beretika, dengan dunia sosial media ni, orang akan bercakap lah melalui Twitter, melalui Instagram. Walaupun entah-entah dah 20 tahun kita berhenti meniaga benda macam tu, tapi orang still akan cakap benda yang sama. Kemudian etika juga ada alternatif yang pelbagai. Kalau tak ini, itu. Dia tak ada, kadang-kadang tak ada macam satu saja dia punya permasalahan. Kemudiannya hasil yang bercampur, akibat pun tak pasti dan dia akan menghasilkan implikasi peribadi. Itu yang kita tak nak. Kadang-kadang orang kata kita nak berniaga, kalau apa-apa berlaku pada perniagaan kita, kita nak benda tu habis di perniagaan aja. Kita tak nak bercampur dengan peribadi. Nanti orang kata kita menipu, kan, kita ni, padahal kita dah penat membina image kita. Sebagai contoh, orang yang menjual produk kecantikan,
Dia perlu cantik. Orang menyebut menjual ubat kuih, dia kena kuih. Kan? Sekarang orang kata jual produk kuih, tapi dia macam peti ais berkembang empat. Jadi orang tak pasal-pasal dia akan kutuk peribadi kita. Kalau peribadi tak apa, tapi bila dia mula kutuk fizikal, itu akan mendatangkan masalah yang berpanjangan, hasil yang bercampur dan akan impact daripada peribadi kita. Kadang-kadang bukan terhadap peribadi je, kadang-kadang dia akan efek keluarga kita. Kan? Oh, kau lah anak kepada mak kau yang jual barang hari tu, apa nama, jual karipap, ada ulat dalam tu. Sampai ke keluarga kita. Saya rasa ramai yang sudah berniaga, kan, yang pernah berniaga sebelum ini dan ingin memulakan perniagaan yang baru, kan, disebabkan oleh masalah ekonomi yang sedang berlaku. Kadang-kadang kita lihat berlakunya rasuah untuk mendapatkan projek-projek kerajaan. Ini sebenarnya akan mengubah proses kerajaan. Sebagai contoh, sesuatu benda tu boleh dapat laju kalau benda tu elok, betul tak? Tapi bila kita involvekan rasuah, dia akan jadi lambat. Sebagai contoh, pergi sesuatu tempat, ini bukan setakat kerajaan, tapi mana-mana organisasi, kita nak masuk satu sebuah harga lah, kita jangan cakap tender benda-benda besar, kita nak sebuah harga kecil je. Tapi orang tu kata, saya nak RM5,000. So you kata, okay, saya akan dapat RM5,000. Tapi dia tak ada RM5,000. You kata, fikir mana aku nak dapat RM5,000. So proses dia akan jadi lambat. Kan? Sedangkan kalau kita tanpa rasuah, proses itu akan lebih pantas. Kan? Yang kedua, kita tak faham juga tentang elemen pencemaran. Ingat tak baru ni, pencemaran Sungai Gong. Saya dengar berita tadi, hari ini semua ahli lembaga pengarah serta pengurusan syarikat tersebut akan dihadapkan di mahkamah untuk menghadapi pertuduhan. Dia dah buat berpuluh tahun, tak pernah kena. Sekali kena, kan? Sebagai contoh lah, kita ambil benda yang paling mudah sekali. Kita berniaga di tepi jalan, kita berniaga nasi lemak. Nampak tu sekali, sampah tu ada kat belakang. Kan? Saya pernah jumpa ada seorang peniaga nasi lemak. Dia berniaga amat bersih. Nak tahu macam mana dia buat? Dia berniaga di tepi jalan, di atas jalan raya. Tapi dia buat satu platform kayu. So dia letak platform kayu, setiap kali nak berniaga, dia letak platform kayu tu atas jalan raya. Lepas tu baru dia letak meja dia. Dia berbawa alas, kemudian baru dia letak meja dia. So dia akan berniaga di atas platform. Ataupun contohnya macam orang goreng pisang, kan? Sedar tak bila kalau orang goreng pisang, atas jalan raya tu ada bekas minyak. Saya ingat lagi, orang yang jual nasi lemak ni, lepas tu dia jual pagi. Bila petang, ada orang kata dengan dia, bang boleh pakai tak kawasan ni? Dia kata, boleh. Kau jual apa? Jual goreng pisang. Boleh tak kalau tak papan atas ni? Sebab nanti majlis marah aku. Dia kata, oh leceh lah bang. Lepas tu, you nampak, dia berniaga juga. Orang tu petang tu, orang yang nak kata nak berniaga goreng pisang, dia berniaga juga. Minyak penuh kat bawah, nanti jalan jadi hitam. Lepas tu majlis marah, orang yang pagi untuk dia berniaga. Dia nampak tak dia punya efek dia tu? Bukan setakat orang yang petang, orang yang pagi terus tak dapat berniaga dan majlis kata, kat situ tak boleh berniaga langsung. Kemudian yang ketiga, produk tidak selamat memusnahkan nyawa. Ini terlebih-lebih lagi untuk yang kita dapat lihat sekarang ialah produk-produk kesihatan lah. So puan-puan yang menjadi ejen atau stokis produk-produk kesihatan, saya cadangkan pergilah ke syarikat tersebut dengan satu soalan ya. Saya selalu tanya macam tu. Boleh saya lihat kilang tak? Saya untuk isteri saya lah, kalau isteri saya dia kata, bang saya nak beli pencuci muka ni lah. Saya tengok ini tempatan ke luar negeri. Tempatan. Saya kata dengan awak saya, tak apa je, tak payah beli online. Abang pergi ke kilang dia. Saya akan telefon, saya pergi kilang. Kalau ada kilang, saya baru beli. Kalau tak ada kilang, saya tak beli. Sebab untuk makluman perempuan lah, saya dah 15 tahun. 15 tahun lah dulu saya dalam industri kosmetik ni. Jadi saya boleh kenal lah kebanyakan company yang ada di Malaysia ni, company IKS, Bumi Putra Melayu lah kita kata. Kebanyakan dia tak ada kilang. Kebanyakan dia produk sama ada dia OEM. Kalau OEM okey juga, OEM sebab dia masih ada kilang. Tapi orang yang jenis produk Timakati, beli daripada Thailand, bubuh dalam, tahu tak tong cat putih tu, yang 5 liter tu, bubuh dalam tu. Lepas tu sampai sini, masukkan dalam tu, banyak. Ada yang produk
kalau pergi kat Balakong semua, ada yang produk yang buat tepi longkang je pun ada. Sebab itulah kalau kita nak buat produk juga dan kita nak guna OEM, pergi ke kilang OEM tu dulu. Kita lihat dia ada apa. Kan? Dia ada GMP ke, dia ada halal, kita perlu lihat dulu. Sebab lebih-lebih lagi produk kesihatan dan kecantikan ni, dia efek pada nyawa orang. Kan? Dan juga pada benda yang nyata. Yang tiba-tiba kulit orang melepuh, boleh nampak kan. Jadi benda itu berbahaya kepada reputasi kita sebagai seorang usahawan. Okey. Kadang-kadang kita ada banyak dilema. Kadang-kadang kita nak pergi dapat satu projek tu kan, satu kecil-kecil je. Contohnya macam perempuan supply, ada, saya rasa kebanyakan perempuan menjual makanan katakan nak supply ke mesyuarat dekat pejabat kerajaan ke kilang ke syarikat ke, untuk 10 orang je. Tapi ada orang kata, "Kak, tak boleh bagi lebih ke? You patut tak aku bagi? Kalau aku tak bagi, dia akan bagi aku tak lagi jaga apa nama, bagi supply makanan untuk mesyuarat." Atau macam tadilah, you jual meniaga tepi jalan. Aku nak buang sampah kat sini ke tak? Aku nak tinggalkan kat sini ke tak? Ke aku nak bungkus balik pergi buang kat area rumah aku? Ataupun yang macam ketiga, you dah tahu produk ni timbang kati, tapi you tahu, ya, margin saya cakap terus terang, margin buat produk kosmetik amat tinggi, amat besar margin dia. Sebab tu orang kata, dan masyarakat dia ada perception. Sebagai contoh, saya cakap terus terang, saya buat formulation untuk ubat kurus dulu, 2007, menggunakan formulasi UTM. Di Pontian, saya pergi, bukan Pontian, di Taman Seri Pulai kot kilang dia, saya pergi. Kan? Untuk satu tong besar ni, kan, dia bentuk serbuk, kos dia RM4 lebih. Time tu botol kan, botol besar tu baru RM1, RM1.20 lah. So kos dia adalah RM5-6 lah. Kan? Tapi boleh tak saya jual RM10? Boleh. Tapi ingat tak, kita punya customer, produk kesihatan RM10 je, mesti tak elok. Sebab tu kebanyakan produk kesihatan 100 lebih. Bila orang kata 100 lebih lagi mahal, mesti lagi bagus. Kan? Sebab tu kita, persepsi masyarakat jugalah penting. Sebab tu kadang-kadang ada orang memang tidak beretika langsung. Dia tahu produk dia memang tidak, dia beli je produk timbang kati. Produk timbang kati ni, untuk makluman perempuan, kebanyakannya berada di Thailand. Dia akan jual dia satu tong besar tu. Kan? Dah tahu, lepas tu orang kata, okey, pencuci muka RM70. Padahal 40 sen je kos. Tapi kita tak tahu. Ramai orang kata, tak apa, kita kaya cepat betul lari je. Ramai perempuan orang macam tu. Okay. Ini adalah contoh lah keputusan etika yang mempunyai hasil yang bercampur. Ada orang, pasal rasuah ni puan-puan, saya terlibat secara langsung lah dengan banyak program yang untuk educate masyarakat tentang rasuah ni. Macam-macam lah. Ada orang kata rasuah nak cepatkan barang, rasuah nak pastikan projek tu sentiasa kita dapat 5-6 tahun. Itu adalah amat berbahaya. Okay. Ini adalah contoh-contoh keputusan etika. Tadi saya rasa saya dah sentuh lah. Sebab contoh-contoh yang saya bagi ni contoh-contoh untuk syarikat-syarikat yang besar. Tapi untuk puan-puan, untuk kita lah, kita termasuk saya sebagai usahawan-usahawan yang kecil ni, macam tadi saya kata lah, etika ni mempunyai implikasi peribadi. Lebih-lebih lagi kita cek perniagaan yang kecil-kecil. Contohnya kita jual goreng pisang. Kita dah jual 10 tahun goreng pisang kita okey. Tapi satu hari tu ada satu je pisang kita yang busuk. Tak macam mana, kita pun tak sedar sebab ramai orang datang. Tapi bayangkanlah orang punya viral. Orang viral sekarang, mana ada viral yang baik, berlapik. Tak ada cakap, alah teruknya ni. Tak ada. Tak ada orang kata, teruk lah orang tu jual goreng pisang dia busuk. Tak ada. Orang akan cakap, ya Allah, teruk gila orang ni jual barang. Ingat nak pergi Mekah balik hari ke. Tak ada etika langsung kan.
orang haprak benda semua. Itu cara orang cakap, walaupun kita buat salah sekali je pun. Sebab tu dia kata, lebih-lebih lagi kalau benda ni memang kita sengaja. Keputusan yang mengambil elemen etika ni lagilah teruk puan, dan impaknya lebih lama lagi. Okey. Jadi etika perniagaan bermula dengan kita. Saya tahu ada yang dah mula berniaga, ada yang saya sempat 5 orang belum berniaga lagi. So kepada yang belum berniaga, kita start fresh. Etika perniagaan bermula dengan anda. Dan kemudian kita perlu dalami apa sebab kita nak berniaga. Memanglah kita nak berniaga, nak duit. Memanglah sekarang kita ada antara kita yang tengah susah, memang nak duit. Tapi jangan jadikan duit itu matlamat utama dan terakhir. Perempuan tahu tak berapa seronoknya dapat bantu orang? Berapa seronoknya. Kalau perempuan kata, kalau nak berniaga ni, sikit daripada duit aku ni, aku dapat bantu orang. Kan? Sebab tu saya kata, dia bermula dengan puan semua, dan dia bermula juga dengan apa matlamat perempuan, matlamat asal perempuan untuk mula berniaga. Kemudian kita juga perlu faham nilai-nilai murni yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Benda tu yang paling basic lah. Banyak lagi sifat-sifat Rasulullah SAW. Tapi kita ambil yang selalu orang cakap lah. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Siddiq apa? Benar. Ada, tak ada. Jangan sekali-kali tipu customer. Orang tu kata, contohnya kita jual pisang kan, pisang kita dah habis untuk besok. Orang tu datang, "Dek, besok saya nak 1000 biji pisang, 1000 goreng pisang, 1000 pieces." "Oi, boleh, besok confirm." Malam tu engkau cari mana ni. Benda paling simple. Ada, tak ada. Amanah, Siddiq amanah. Amanah tu perlu amanah. Niaga ni seronok kan perempuan? Lebih-lebih lagi, kita dapat tengok duit. Dia berbeza dengan orang kerja kerajaan. Bukan orang kerja kerajaan, orang kerja makan gaji. Orang kerja makan gaji, ujung bulan, duit tu masuk dalam akaun. Tak nampak pun. Katakan RM20,000 gaji pun, tak nampak pun RM20,000 gaji tu. Kan? Kita cuma nampak dalam online banking tu, oh duit banyak. Tetapi orang berniaga ni seronok. Lebih-lebih lagi berniaga retail ataupun berniaga macam tu lah. Jual ikan patin, jual makanan pagi, nasi lemak tepi jalan, jual goreng pisang dekat dengan Petronas tu, apa lagi, jual frozen food. Kita nampak transaksi duit tu berlaku di depan kita. Contohnya, sedar tak yang jual goreng pisang tadi, yang jual nasi lemak depan rumah tadi, yang jual goreng pisang dekat Petron tadi, dekat Petronas tadi, akak ingat tak? Ada orang datang beli, orang tu kedekut, berkira. Contohnya, akak jual apa? 5 singgit lah kuih. Mahal sangat, tak boleh ke 6 dek, tak boleh ke 6. Lepas tu bagi RM10. Dia punya pegang dia RM10 tu macam nak hancur bagi. Lepas ada pula yang baik pula. Adik nak RM2 goreng pisang? Bagi RM5. Tak apalah adik, RM5 tu simpan lah. Dan sedar tak bila petang ke malam kan kita kira duit kita nak masuk bank besok. Sedar tak kita buka tadi duit RM10 tadi. Setiap duit tadi saya ingat sebab saya pernah berniaga. Duit RM10 tadi kan kita nak susun RM10 dengan RM10, RM50 dengan RM50, RM1 dengan RM1, RM5, RM20, RM100. Kan kita start. Duit yang renyok ni, duit akak yang kerek tadi bagi, minta tawar lagi goreng pisang nak RM10 kan. Lepas tu tibalah pula duit RM5 tadi. Ya Allah, duit RM5 ni akak tadi beli RM2 tapi kata tak apalah, keep the change. Kan? Semoga murah lah rezeki akak ni. Nampak tak? Daripada duit kita kenal karakter orang. Kan seronok berniaga ni. Ya? Ini soalan tentang etika juga. Okey, ini ada satu soalan. Jikalau puan-puan kenal seorang wanita yang sedang mengandung, bayang ada 8, sekarang dah ada 8 orang anak. Dia mengandung anak ke-9 ni, dia ada 8 orang anak. 3 daripadanya pekak.
anak dia yang sekarang ni, yang ada 8 ni, 3 pekak, 2 buta. Seorang OKU, yang apa nama, physically disabled, mungkin kaki dia ke tangan dia ke, dan wanita tersebut ada sifilis. Adakah puan-puan mencadangkan kepada perempuan ini untuk menggugurkan kandungan? Nampak tak? Ini soalan etika yang berat ni. Setiap kali saya bagi kursus etika, saya akan tanya soalan ni. Ada seorang wanita sedang mengandung anak ke-9. Sekarang dia dah ada 8 orang anak. 3 pekak, 2 buta, seorang physically disabled, dan wanita yang sedang mengandung tersebut ada sifilis. Adakah puan-puan mencadangkan dia untuk menjalankan, menggugurkan kandungan? Okey, ingat jawapan tu, ya ke tidak? Soalan kedua. Ini yang saya cakap ni ialah benda yang berlaku dalam dunia sekarang. Sebab tu saya kena ambil contoh ni. Soalan saya yang kedua ialah, sekarang kita perlu memilih ketua kepada dunia ni, world leader. Dan puan-puan ni punya undi ialah paling utama. Sekarang tengah tie ni, katakan 1 bilion lawan 1 bilion. So, satu je untuk orang menang. 1 bilion satu. Satu ni ialah undi puan. Kita ada 3 orang ni untuk kita pilih. Okay, orang yang pertama, dia ni memang jahat. Politician yang jahat. Dia suka menilik nasib. Ada 2 perempuan simpanan. Isap rokok macam cerobong kapal. Minum arak sampai 10 kali sehari. Hoi. Ingat. Orang yang kedua, dia ni dah 2 kali kena buang daripada jawatan dia. Tidur sampai tengah hari. Isap ganja waktu belajar dulu. Petang-petang minum arak banyak. Orang yang ketiga, dia ni ialah seorang veteran peperangan. Dia kata maknanya orang yang pernah berjasa dalam peperangan lah. Decorated war hero. Dulu dia pernah masuk berperang dan dia memang orang yang hebat lah dalam peperangan. Dia vegetarian. Dia tak makan daging. Dia tak isap rokok. Dia jarang-jarang minum. Dan dia tak pernah ada perempuan simpanan. Daripada 3 orang ni, puan nak pilih siapa? Okay, saya bagi jawapan lah. A, dia jahat. Ini perempuan simpanan, burger, minum semua. Yang kedua, 2 kali kena buang office. 2 kali kena pecat. Takkan nak pilih orang ni, mesti orang jahat ni. Yang ketiga, ni jawapan yang selalu orang bagi. Orang ni ialah hero. Hero peperangan. Vegetarian, tak isap rokok, tak ni, tak itu, tak ada perempuan simpanan. Ramai orang pilih yang ketiga. Okey, nak tahu jawapan dia apa? Tada! Ini ialah tokoh-tokoh. Ini ialah soalan yang betul lah wujud. Candidate A ialah Franklin D. Roosevelt. Candidate B, Winston Churchill. Candidate C yang kita kata baik tadi, sebenarnya ialah Adolf Hitler. Tahu? Itu ialah karakter Adolf Hitler. Dia tak ada perempuan simpanan, dia vegetarian, dia war hero, dia... Nampak tadi, Winston Churchill, Roosevelt ni US dengan British punya orang zaman peperangan dunia kedua. Nampak macam baik, nampak macam stature dia sebagai seorang leader tu nampak kuat. Tapi sebenarnya bukanlah mempunyai karakter yang kuat. Dan yang soalan pertama tadi, kalau perempuan cakap gugur je kandungan, sebenarnya perempuan baru saja membunuh Beethoven. Beethoven ni ialah komposer lagu yang zaman-zaman dulu lah, zaman Renaissance. So nampak tak macam mana persepsi kita tanpa melihat orang, hanya kita baca je maklumat. Sebab itulah kita ni suka membuat assumption tentang orang. Kita nampak orang tu lalu kat depan, ya Allah, sombongnya orang. Tapi bila orang tu duduk dengan kita, dia mula buka mulut, ya Allah, baiknya, sebaik-baik insan. Dan kita selalu kata, tiba-tiba kita nampak ustaz tu marah orang. Ya Allah, kata ustaz, tapi perangai syaitan. Tak. Kemungkinan orang tu buat benda yang betul salah, dan kemudian mungkin ustaz tu sedang mendidik. Kan? Ataupun mungkin time tu ialah satu keadaan yang terpencil.
Kan, perkara-perkara itu macam jarang sangat. Ustaz tak pernah pun marah orang. Tetapi mungkin ada sesuatu yang trigger Ustaz tu untuk marah orang. Seperti kita kata, kenali orang tu dulu, kenalilah tu sebelum kita membuat conclusion. Okay, mengapa etika itu penting? Sama ada berniaga atau tak berniaga, untuk diri sendiri atau untuk keluarga, etika itulah yang menggariskan salah atau betul. Dalam hubungan sesama manusia, kita nak bina trust antara sesama insan. Macam tu tadi saya kata. Kita tengok orang, kita buat perception kita teruk, macam mana kita nak bina kepercayaan dengan orang lain. Macam mana kita nak bina kepercayaan dengan customer kita. Macam mana kita nak bina kepercayaan dengan staff kita. Staff kita kata, aku ni macam kerja tak lama je kat sini. Rasa macam bos nak tutup macam peniaga. Bayangkan sampai staff kita sendiri tak percaya bahawa bisnes kita ni akan bertahan. Teruk tak kita? Ataupun, saya ambil satu contoh lah paling cantik. Siapa yang pernah bekerja kan? Tiba-tiba ada seorang datang. Wan, bos panggil. Perception pertama you. Ya Allah, bos ni nak apa lagi? Nak marah aku ke? Nampak tak? First kali dia kata, ni mesti nak bagi kerja lain, nak marah aku, ada benda aku buat salah. Sekali you sampai bos, tanya Wan, kita nak naik kayu pakat. Kita tidak berhusnuzon awal-awal. Kita terus. Jadi, kita tak nak sampai tahap pelanggan kita bersangka buruk dengan kita, staff kita, pekerja kita bersangka buruk dengan kita, supplier kita pun bersangka buruk dengan kita. Kan? Sebab tu saya kata, bila berniaga ni penting untuk membina trust kan, antara kita dengan pelanggan, antara kita dengan pekerja, antara kita dengan orang lain yang sekeliling. Jadilah kita dia ingatan orang kat luar tu sebagai option pertama. Contohnya tadi saya ambil yang jual kuih pisang. Katakan ada pejabat-pejabat dekat-dekat situ, bila dia kata, orang kata, alamak petang ni tak ada benda nak makan. Semua orang bersepakat dan serentak cakap, beli kuih pisang dekat Petronas. Dia tak cakap pasal kedai lain, dia cakap pasal Petronas je. Nampak tak? Tanamkan dalam customer you, dalam pelanggan puan-puan semua, bahawa puan-puan ialah the only option. Itu yang terbaik. Kalau puan-puan dapat tanamkan benda itu di dalam kepercayaan tersebut, di dalam minda pelanggan, insya-Allah perniagaan puan-puan semua boleh bertahan. Okey, apakah faktor dalaman perniagaan yang mampu dikawal oleh puan-puan sendiri? Apa yang puan-puan boleh kawal daripada segi etika? Pengurusan. Yalah. Tak kisahlah puan niaga seorang pun. Puan pun kena menguruskan kewangan, lokasi. Macam tadi orang kata, tak boleh berniaga kat sini, berniaga tempat lain. Puan carilah betul-betul lokasi tu. Hilang minat perniagaan. Saya rasa ada setengah daripada perempuan, mungkin ada yang pernah berniaga, ini bukan perniagaan pertama perempuan. Kenapa? Telah hilang minat perniagaan yang dulu. Kenapa? Mungkin juga etika ni berlaku sebab salah pengurusan, sengaja atau tak sengaja. Okay, yang tadi benda yang kita boleh kontrol. Apa pula benda kita tak boleh kontrol? Trend pasaran. Yang ni penting. Kat Malaysia ni, semua benda boleh jadi trend. Saya ambil contoh. Buah. Katakan buah jambu. Allah Ta'ala dah buat buah jambu ni lama, berbilion-bilion tahun. Tapi kat Malaysia, buah jambu boleh jadi trend. Sedar tak ada seketika tu buah jambu Pak Chu 666, Pak Wan ni Cik Din 333. Lepas tu bila dah habis. Buah lah. Buah mana boleh jadi trend? Tapi dekat Malaysia, semua benda boleh trend. Sarung bantal trend, sejadah trend, mouse trend, pisang goreng cheese trend, ayam gunting trend. Serius kat Malaysia ni. So benda-benda seperti trend ni, perempuan tak boleh kontrol. Kecuali puan yang memulakan trend tersebut. Kemudian perubahan polisi. Yang ni pun sama jugalah. Tapi saya rasa perniagaan kita ni, usahawan-usahawan untuk program ni, kita tidaklah banyak efek dengan perubahan polisi. Dan perubahan tampuk permintaan kerajaan. Kita tidaklah banyak terkesan sebagai usahawan mikro ni. Kemudian iklim ekonomi yang tidak menentu, yang ni kita terkesan. Tapi bila kita lihat contohnya ketika PKP ni hari tu kan, industri yang paling banyak sekali naik, makanan.
Walaupun ekonomi teruk, orang makan. Siap ada orang kata apa, zaman mula-mula start PKP bulan 3 itu, berat naik. Kan? Iklim ekonomi pun kita tidak boleh kontrol. Persaingan, kita tak boleh kontrol pesaing kita. Kita boleh kontrol diri kita. Pesaing kita boleh kontrol. Besok dia nak turun harga 100%. Boleh? Tak boleh. Tapi kalau kita menunjukkan contoh yang baik pada mereka, mereka orang pun kata, kesian lah. Sebenarnya hidup dengan pesaing ni bagus. Nak tahu kenapa? Kita ada check and balance. Kalau kita hidup, kita seorang aja monopoli the market, kita risau. You nak tahu kenapa? Tiba-tiba masuk satu pesaing yang baru, kita lumpuh terus. Sebab kita tak tahu. Kalau kita sekarang ada pesaing, ia adalah lebih mudah. Sebab kita boleh nilai pesaing kita, kekuatan, kelemahan pesaing kita macam mana. Dan juga pada masa sama, kita nilai juga kekuatan dan kelemahan kita. Dan yang terakhir sekali, faktor yang kita tak boleh kontrol ialah teknologi. Tapi ingat, perempuan, jangan takut teknologi. Teknologi ada kat sana bukan untuk membunuh perniagaan, tapi untuk membantu perniagaan. Belajarlah walaupun dia mengambil masa yang lama. Macam saya. Saya pun bukan minat pun teknologi baru, tapi kena belajar. Kalau tak, kita tertinggal ke belakang. Contohnya saya, kehidupan sebagai seorang pensyarah. Kalau kita tak anukan teknologi, budak lebih pandai daripada kita. Kan? Yang itu kita kena. Lebih-lebih lagi dalam perniagaan. Mungkin lepas ni perempuan, orang nak beli frozen food ke, atau orang nak beli pisang goreng ke, nasi lemak dekat depan rumah puan, orang dah tak pakai duit. Orang mungkin pakai QR code, orang pakai Alipay, Boost, e-wallet semua. Adakah puan bersedia untuk menerima teknologi tersebut? Kena belajar lah. Tak apa, perlahan-perlahan pun tak apa. Kan? Kita bukan cakap bila teknologi itu datang, besok kita kena adopt teknologi itu. Tak. Perlahan-perlahan. Satu, kita nilai teknologi ini boleh tahan lama tak? Kadang-kadang kita migrate, kita terus ambil teknologi itu tak tahan lama. Membazir. Kita lihat, kita belajar, kita pantau, kita tengok orang lain macam mana. Itulah macam mana cara kita berniaga. Okey. Faktor dalaman yang boleh dikawal, macam tadi, gaduh. Ni ada yang berniaga bergaduh dengan partner. Lepas tu, kita jujur, partner tak jujur. Lepas tu, ada orang guna duit syarikat untuk kegunaan personal. Ini bahaya. Yang kita tak sedari, macam tadi saya katalah, kita ego atau malas untuk cari ilmu. Ingat, dunia di sekeliling kita berubah. Kita tak berubah, bahaya. Berubahlah selaras dengan peredaran di luar itu, walaupun perubahan itu perlahan. Mengambil langkah yang pertama itu adalah penting daripada tidak mengambil langkah langsung atau mengambil langkah mengundur ke belakang. Kita tak tahu, mungkin ada dinding di belakang kita, kan? Ataupun pembesaran perniagaan yang terlalu gopoh, hilang sifat sabar. Contoh, saya ambil contoh. Contohnya tadi, puan jual ikan apa tadi? Patin. Habis nak jual ikan. Patin okey, ramai orang beli. Bulan ni 70,000 sale aku. Okey, aku nak jual ikan jos besok, ikan jerung, ikan todak. Jadi kita kena sabar. Tak semestinya satu produk kita hebat, produk kita yang lain pun hebat. Contohnya puan jual frozen food kan, jual karipap, samosa, jual donat. Tiba-tiba puan nak masuk kuih cakoi kan, frozen. Puan kata, aku punya ni demand untuk frozen food aku hebat. Aku kena tambah lagi satu produk. Tak, jangan gopoh. Kan? Jangan sesekali hilang sifat sabar. Okey, sifat-sifat yang datang daripada dalam diri kita. Satu, sabar. Sabar, jangan gopoh. Kan? Tengok apa usaha kita, tengok ke mana arah perjalanan perniagaan kita. Yang kedua, produktif. Jangan asyik duduk, kalau bulan ni kita kata, kalau kita jual nasi lemak 100, kita nak 100 sampai bila? Kalau kita ada satu lokasi sampai bila? Kita kena produktif. Kalau bulan ni kita boleh dapat 1,000, tak mustahil kita boleh dapat 5,000. Kalau kita produktif. Cekal, istiqamah, sebagai kita kena istiqamah dalam apa yang kita buat. Tak boleh hari ni berniaga tosai, besok berniaga ikan, lusa berniaga jual TV, tahun depan jual mineral water. Kan? Kita kena cekal dan istiqamah. Dan jangan lupa, yang ni bagus, Cik Mahdi pun ada bantu kita, bantu perempuan semua dalam hal ni lah, macam mana untuk berjimat cermat.
berjimat cermat bukan masuk kedekut. Yang ni ramai orang tak faham. Kau ni kedekut dah. Tak. Saya berjimat cermat. Membelanjakan keperluan berhati-hati apabila membelanjakan wang perniagaan. Okey. Etika dalam perniagaan mempunyai nilai bersemangat, passion, budaya yang sihat. Jauhkan bukan konflik dengan syarikat, jauhkan konflik dengan siapa pun. Dengan siapa-siapa pun. Kreatif, inovatif, sederhana dan kepemilikan. Tahu tak apa maksud kepemilikan? Bangga dengan perniagaan puan-puan. Nak buat apa malu? Kawan tanya, kau niaga apa? Aku adalah niaga kecil-kecil. Apa nak malu? Saya ambil satu contoh lah puan. Katakan kawan datang, kita ni minum-minum dengan kawan-kawan lah. Kawan-kawan sekolah lama, kawan pun bagi kad. Tengok, nama Wan Empuk, Senior Executive. Syarikat pun besar. Puan-puan pun ada kad, tulis Patin Enterprise. Nak bagi pun segan. Apa nak malu? Dia orang makan gaji entah-entah 3,000 je sebulan. Nak pergi kerja kat KL, nak kena makan, nak naik LRT. Puan-puan niaga kat rumah, 3,000 sebulan. Ada kena pakai baju cantik-cantik? Ada kena naik LRT pergi ke rumah? Tak ada. Kan? Pendapatan dan hasil puan-puan tu lebih bersih nilainya daripada orang yang bekerja. Sebab dia kena banyak. Nak kena beli baju elok. Nak pergi kerja ada boleh pakai baju kelawar. Pergi kerja tak ada. Kan? Sebab tu saya kata, puan-puan daripada segi kepemilikan, puan-puan perlu berbangga dengan perniagaan puan-puan. Apa nak malu? Aku usahawan patin. Tangan tak masuk kan. Aku usahawan frozen food. Apa nak malu? Aku jomor pisang dekat Petronas. Apa nak malu? Puan-puan punya duit tu lebih bersih daripada segi nilainya daripada setengah orang yang bekerja. Saya ambil contoh, kadang-kadang orang kerja, gaji 4,000. Tapi sebenarnya pendapatan dia, bulanan dia negatif. Nak kena beli minyak, tol, makan kat luar. Ada KL ada makan murah tengah hari. Saya kalau kerja KL lah kurus lah, tak makan. Kan? Sebab tu saya kata, puan-puan sebenarnya bertuah. Bertuah. Ingat tu apa saya cakap. Okey, daripada segi macam ni tengok benda-benda yang tidak beretika, status halal 1.3 juta ayam disembelih diragui. Kita dah makan. Kita teruk betul orang niaga ni. Diragui. Contohnya ayam-ayam ni. Like many men, I was intrigued by the idea of male enhancement, but I wasn't going to take just any pill. These ads might sound convincing, but they're just too good to be true. Welcome to WatchMojo.com, and today we're counting down our picks for the top 10 misleading marketing tactics. I know this company. I love this company. We stand behind our product. For this list, we've picked those common advertising themes, lines. Okay, video ni nanti puan-puan boleh lihat lah. Sebab saya dah letak dah dia di dalam portal tu. Nanti puan-puan ada masa, puan-puan lihat. Okey. Saya nak share lagi sekali. Saya nak share pula tentang game. Tadi kita mula dengan game. Ini kita nak habis, kita game. Game ni lagi kan So kita tengok mana game tadi. Bukan game ni. Game ni. Tadi ada tu kan, ada alamat nanti puan-puan boleh itulah copy, letak kat dalam komputer ataupun letak dalam phone. Game ni. Game ni tentang etika kita lah, moral decision kita ketika kita memandu. Okey, dalam ni ada beberapa senario di mana ada kereta yang tanpa memandu. Macam sekarang kereta yang boleh memandu, dia ada dua choice. Kalau langgar ini berapa orang mati, langgar ni berapa orang mati. Lepas tu orang ni ada karakter dia sendiri. Jadi kita tengok dulu puan. Okey, nampak? Ada kereta. Langgar seorang. Puan tengok bawah. Okey. Dia ada
brake dia tidak berfungsi. So dia kalau dia terus, yang akan mati seekor kucing, seorang lelaki eksekutif, seekor anjing dan seorang doktor. Kalau dia terus ni. Kalau dia ambil yang ini, keputusan ni akan menyebabkan kematian seekor anjing, seorang doktor wanita, seorang doktor lelaki. So mana satukah pilihan? Okey, katakan pilih ni. Kemudian dia ada banyak senario, dia ada 13 senario. Puan buatlah nanti dan saya akan tunjuk ini contoh apa yang saya dapat sebelum ini. Contoh. Okey. Most safe character saya ialah wanita bekerja, most key character ialah lelaki tengah jogging kan. Saving more life bagi saya, lagi banyak saya dapat save orang, lagi penting. Okey. Protecting passenger, passenger dalam kereta. Bagi saya duduk tengah-tengah. Saya tak penting, protecting passenger. Mengamalkan undang-undang, bagi saya, ini saya main-main lah. Kan, main tekan-tekan. Tidak penting. Ini lah, nanti perempuan tengok. Okey, perempuan, mana yang perempuan pilih? Lelaki ke perempuan untuk diselamatkan? Mana yang perempuan pilih untuk selamatkan? Manusia ke binatang? Umur, adakah yang tua ke yang muda? Macam saya selamatkan lebih yang tua. Saya lebih suka selamatkan manusia daripada binatang. Saya lebih kepada wanita daripada lelaki. Saya lagi suka orang gemuk. Saya akan save orang gemuk, nampak tak? Nampak sangat kan? Menyelamatkan diri sendiri, maklum sebagai seorang gemuk yang berwibawa. Social preference, adakah orang kaya ataupun orang miskin ke, ataupun pencuri ke, nanti kita akan lihatlah. So, kita dah sampai kepada pengakhiran kelas pada hari ini. Dan insyaAllah minggu depan kita akan jumpa juga dalam video ni. Minggu depan saya akan buat video tentang jenis-jenis perniagaan yang tidak beretika lah. Skim cepat kaya, Macau scam, black money. Saya akan berkongsi dengan puan-puan dengan tujuan untuk mengelakkan puan-puan terjebak dalam perniagaan yang bagi saya yang tak senonoh ni. Saya tidak beretika ni lembut sangat untuk saya zahirkan perniagaan yang tak apa-apa ni. Scam, Macau scam, love scam, black money kan. Jadi akhir sekali saya harap perempuan semua mendapatlah sedikit ilmu daripada perkongsian saya pada hari ini, dan saya mendoakan agar perempuan dan keluarga berada dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.